topik kita hari ini. Betul, Kesihatan silakan. mental menuju ke arah yang lebih inklusif. Kalau inklusif tu kita boleh sebut mengenai merangkumi sebenarnya. Apa yang merangkumi dalam kesihatan mental ini sebenarnya? Kita nak belajar dan mengetahui ilmu sebentar saja lagi dengan Puan Anita. Betul. Sebab saya ada tertanya-tanya tahu. Saya ada baca satu artikel yang dipetik daripada Astro Awani. Dia ada mengatakan bahawasanya 60% daripada pesakit mental akan kembali sakit semula. Jadi kalau sebenarnya macam mana sebenarnya kita nak merawat ataupun membantu setelah pesakit itu sudah pun sembuh. Dan lepas tu macam kita nak membantu mereka untuk terus sembuh dan tidak kembali kepada jalan mereka. Dan pelbagai stigma sebenarnya tentang seorang penyakit mental ini, bagaimana nak atasinya, bagaimana kita nak sembuh secara keseluruhan, lebih pulih lah. Betul. Dan itulah topik yang kita bawakan sebentar lagi bersama Puan Anita Abu Bakar. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan untuk segmen ini kita bersama dengan panel jemputan kita seperti biasa, Puan Anita Abu Bakar yang akan membincangkan tentang topik menuju ke arah inklusif dalam kesihatan mental. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Sihat. Lama tak nampak. Lama tidak bersua. Macam mana? Alhamdulillah sihat. Cuma itulah rindu kat Puan Anita. Penonton perindu. Rindu nak bercakap mengenai tak hadir kan bersama dengan Hawa, but kita nak di hujung tahun dah sekarang ni. So kita sibuk sikitlah nak orang kata nak wrap up semua. Tu yang tak dapat nak hadir tu. Tapi alhamdulillah hari ni kita masih lagi ada. Tapi bakal ada perkembangan baru lepas ni, ada event banyak sebenarnya yang akan berlaku tahun 2023 bagi Miasa dan masyarakat Malaysia, jadi boleh tunggukan insya-Allah. Tunggukan insya-Allah. Kita tak nak bagi semua. Tak nak bagi tahu, tak bagi sikit pun tahu. Sikit je tahu ni. Okey, di awal-awal ni mungkin kita nak bercakap mengenai inklusif tentang kesihatan mental ini. Apa sebenarnya merangkumi dalam kesihatan mental? Mungkin Puan boleh jelaskan sedikit tentang apa yang dimasukkan menuju ke arah inklusif dalam kesihatan mental ini dan berangkumi daripada aspek apa, Puan? Boleh. Okey. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap tentang kesihatan mental ni, kita perlu bergerak lebih proaktif. Sebab kalau kita tidak menormalisasikan perbincangan ni, tapi bila kita cakap pasal kesihatan mental ni, kadang-kadang kita terhadkan kepada bercakap tentang penyakit-penyakit, contohnya bercakap tentang gejala-gejala. Sebenarnya banyak lagi perkara dan isu-isu yang perlu kita bangkitkan. Contohnya perkara-perkara yang bila kita nak dengar ni mungkin rasa uncomfortable, tak selesa. Mungkin jarang diperbincangkan secara terbuka sebab banyak lagi perkara ni masih berlaku. Jadi contohnya stigma, diskriminasi ni jelas kita dah tahu. Stigma berleluasa, diskriminasi masih berlaku di tempat kerja, di institusi pengajian tinggi, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, di hospital, di kalangan para profesional sendiri masih berleluasa. Kemudian kita bercakap tentang kaedah-kaedah kekangan pemaksaan masih berlaku. Saya tak nak makan ubat, saya tak nak masuk hospital, dipaksa masuk, dipaksa makan ubat, dipaksa menjalani rawatan-rawatan. Kemudian perkara lain pula, kenapa kesihatan mental tidak diutamakan? Kenapa kesihatan mental di Malaysia contohnya khususnya tidak diberikan orang kata investment? Kenapa tidak pelaburan tu sikit je? Contohnya di Malaysia sehingga hari ini masih 1.2 1.3% je daripada bajet kesihatan itu pergi ke kesihatan mental. Walhal kita melihat peningkatan tu teruk kan, tinggi sebenarnya mereka yang ada isu lebih kesihatan mental. Lebih 2 kali ganda pada tahun ini. Betul. Peningkatan apabila tercetusnya pandemik COVID-19. Jadi inilah pentingnya kita bergerak menjadi masyarakat yang lebih inklusif supaya tidak ada insan yang tertinggal, tidak ada insan yang tercicir, tidak ada mereka yang orang kata menderita keseorangan, bersendirian, takut, malu. Jadi banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan supaya kita menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Jadi dia bukan contohnya Puan Anita, tapi kalau kita bercakap tentang kesihatan mental, penyakit mental kan perubahan bukan boleh berlaku sekarang, betul. Tidak boleh berlaku sekarang, tetapi kalau kita bercakap secara terbuka mungkin kita boleh menggerakkan hati-hati, kita boleh menggerakkan minda-minda mereka yang mendengar perbincangan kita hari ini. Betul? Dan mungkin yang paling pasti kita tahu bahawa kita perlukan semua pihak memainkan peranan sebagai orang kata penggerak, pencetus
proses transformasi ni kita nak melahirkan apa? Generasi yang menyumbang secara bermakna. Betul. Kita nak generasi yang penuh ada nilai ciri kemanusiaan, keinsanan. Betul. Kita nak melahirkan generasi yang tak ada stigma, yang tak ada diskriminasi. Sebab tu perbincangan ni penting. Sebab tu kita perlu menuju kepada suatu masyarakat yang lebih inklusif. Betul, saya setuju sebab kebanyakannya mereka memandang dalam jangka masa pendek saja. Dalam Betul. jangka masa panjang mereka tak nampak. Tapi apa yang menyebabkan mereka ini sukar untuk menjadi seseorang masyarakat yang inklusif dan cabaran yang terbesar apa dia? Betul. Wanita? Saya rasa ni sebenarnya macam kita panggil unconscious bias tau. Kalau saya tak ada isu kesihatan mental wanita, Betul. Tak nak saya ambil tak tahu. ada Tak nak penyakit. tahu. Ya, Macam macam tu. ambil endah saja. Betul. Jadi bila benda tu berlaku kepada kita baru kelang kabut. Lepas tu kurang ilmu, tak tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi sebenarnya kita harus faham kita duduk dalam satu masyarakat. Bila kita duduk dalam satu masyarakat, sudah tentu kita perlu peka, prihatin terhadap isu-isu yang lain. Sebab tu isu-isu sosial sampai hari ini wujud. Betul. Betul, sebab kita tak ambil indah, kita kurang prihatin. Anak saya okey je Puan Anita, suami saya okey, isteri saya okey. Jadi kenapa? Apa perlunya saya ambil tahu? Isu kesihatan mental pun saya tak tahu apa sebenarnya. Betul. Tetapi apabila pandemik COVID-19 berlaku, kita semua tahu hari ini, kita semua faham hari ini. Kita dah ada glimpse. Baru ada Betul. kesedaran. Baru ada kesedaran. tu baru Betul. nak ada. Tapi dah agak lambat kan sebenarnya. Walhal perkara itu boleh dicegah. Isu kesihatan mental kalau berlaku kepada kita, kalau kita tahu langkah-langkah untuk mencegahnya, kita tak perlu tunggu sampai berlakunya penyakit mental. Betul. Bila dah berlaku penyakit mental kan cabarannya kan besar. Nak melalui proses penyembuhan sukar, masyarakat juga tidak inklusif, rawatan juga terhad, sistem sokongan juga perlu dibina. Jadi semua ni memakan masa. Betul. Jadi bayangkan kalau kita peka, bayangkan kalau kita prihatin. Betul. Inilah jawapan dia sebenarnya. Betul. Sebab setuju juga sebab itu adalah saya boleh cakap itu adalah sifat masyarakat kita. So dah terhantuk baru nak tergadah. Betul. Dah terkena baru nak ambil tahu sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita nak tengok pun after pandemic COVID-19 ni sebenarnya lebih banyak masyarakat lebih peka, lebih Betul. arif tentang Betul. masalah-masalah mental ni. Tapi Puan Anita, bagaimanakah kalau let's say kita dalam satu company yang besar, satu grup yang besar, satu kumpulan manusia yang besar. Jadi seorang pemimpin di tempat kerja, bagaimanakah cara untuk bantu pekerja-pekerja mereka untuk menangani masalah mental ni dengan menjadi lebih inklusif? Sebab terlalu ramai untuk monitor. Jadi Betul. mungkin ada a few things, a few cara yang Puan Anita boleh sharekan untuk pemimpin-pemimpin di luar sana untuk Boleh. bantu Saya dengan rasa hal benda ini. yang paling pertama adalah untuk kita sebagai sebuah syarikat, a company, untuk ada dasar ataupun polisi yang menyokong, menyantuni mereka yang berjuang ataupun yang ada isu kesihatan mental, bermula daripada langkah-langkah pencegahan, kemudian intervensi awal dan kemudian sudah tentu kempen-kempen kesihatan mental ni penting sebenarnya. Jadi bagi saya bermula daripada atas. Jadi katalah contoh majikan sendiri ada isu kesihatan mental, membuat perbincangan terbuka, mengaku. Sebab apabila kita mengaku bahawa kita ada isu kesihatan mental, dia membuka jalan, membuka ruang kepada orang lain juga membuka cerita dan kisah mereka. Sebab kalau kita pun malu, macam mana kita nak orang lain bersifat terbuka, betul? Eliza ada masalah apa? Saya pun tak nak cerita kisah saya pun malu. Macam mana Eliza nak berkongsi dengan saya contohnya? Tapi kalau saya berkongsi kan, Darina sebenarnya saya ni hari ni rasa anxiety, rasa tak selesa, rasa murung. Dan mungkin Darina, saya pun macam tu juga. Jadi ni membuka ruang sebenarnya kan. We can meet somewhere. Yes. Tapi kalau kita pun tak nak berkongsi bagaimana? Jadi bagi saya kita ada dasar begini di tempat kerja di mana it's an open conversation. Keduanya kita adakan kempen-kempen, ceramah-ceramah. Jadi benda-benda ni mungkin di tempat kerja insan-insan yang sebelum ni malu, sebelum ni takut, mereka ada ruang dah. Dan bukan saja ruang tetapi ada ilmu. Oh macam ni sebenarnya saya boleh membantu rakan saya contohnya. Begini rupanya saya boleh membantu ahli keluarga. Mungkin nak bertanya malu, takut. Walaupun ada kaunselor di tempat kerja contohnya. Kan, tapi bila ada perbincangan terbuka, bila ada webinar ke, ada ceramah-ceramah, boleh terus bertanya kepada pakar-pakar contohnya. Kemudian kita sediakan intervensi-intervensi di tempat kerja ni penting. Ada kaunselor in-house contohnya. Ada saluran untuk mereka boleh menelefon talian-talian bantuan. Sebab banyak tempat kerja juga menyediakan talian-talian untuk para pekerja. Kemudian kita ada support group.
support group di tempat kerja. Selepas tercetusnya pandemik COVID-19, banyak sebenarnya syarikat-syarikat dan tempat-tempat kerja menyediakan sistem sokongan sebegini di tempat kerja, dan ini yang kami rasa this is a good ini progresif sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini adalah cara-cara di tempat kerja yang majikan boleh aplikasikan untuk membantu dan menyantuni mereka yang ada isu kesihatan mental, dan yang paling penting sebenarnya menyediakan apa yang kita panggil sebagai reasonable accommodation ataupun adjustment, di mana contohnya kalau individu tu OKU fizikal datang dengan kerusi roda, apa yang akan berlaku, kita bagi tempat stesen kerja berhampiran dengan bilik air ataupun exit door contohnya kan. Tetapi kalau individu ada penyakit mental, apa reasonable accommodation ni? Mungkin kita boleh work from home, kita boleh bagi compressed work week, dia ada orang kata flexibility daripada segi cara bekerja, tempat bekerja dan sebagainya. Mungkin kita boleh bagi mereka lebih waktu untuk bertenang. Mungkin di tempat kerja ada calm room. Contohnya calm room tu ada mungkin ada screen, ada massage chair contohnya, ada untuk relax, ada essential oil. Sebab kalau di tempat kerja orang ada serangan panik. Orang bertarung dengan pemikiran untuk mengakhiri kehidupan contohnya. Ke mana mereka nak pergi? Biasanya pergi surau, pergi toilet. Panik seorang-seorang. Panik pergi toilet, buat latihan pernafasan di toilet. Jadi bayangkan kalau ada calm room, tempat di mana mereka boleh take time out. Jadi ini adalah mungkin sedikit saranan, mungkin suggestion untuk mereka di tempat kerja, majikan-majikan boleh menyediakan perkara-perkara ini insyaAllah. Tapi Puan Anita, saya tertarik dengan kata-kata Puan Anita bila pemimpin patut memulakan dulu, which is the leader need to go first. Tapi macam mana kita kena pastikan bahawasanya pekerja-pekerja kita tu menyantuni apa yang kita buat, memberi peluang kepada kita sampai maksudnya memberi peluang kepada kita untuk membuka mata dan membuka jalan kepada mereka juga. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak tolak yang stigma ni masih berlaku. Nanti orang cakap, bos gila lah. Takkan nak kerja kan? Jadi Puan Anita kena jawab sebentar lagi. So kita kena berehat sebentar, kembali selepas ini dapatkan Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Puan Anita Abu Bakar, yang akan membincangkan tentang topik menuju ke arah lebih inklusif dalam kesihatan mental. Betul, dan saya ada gantung penonton dengan satu soalan saya tadi, which is macam mana kita nak as a boss pun apabila kita dah membuka dan membuka ruang kepada pekerja-pekerja untuk menerima yang kita pun ada masalah dan kita sedia untuk terima mereka, dan macam mana pula kita nak menyantuni jalan tersebut yang bos dah buka. Sebab mungkin ada orang yang macam takutlah nak kerja dengan bos gila ke apa, takut air gila ke apa kan. Jadi macam mana tu Puan Anita? Betul. Bagi saya, kita ambil benda tu sama juga dengan apabila ada rakan sekerja mengutuk bos dengan benda-benda lain. Bos ni teruk lah, bos ni jahat lah, bos ni lah membawang kan. Sama je. Tapi bila kita bercakap tentang kesihatan mental dengan penyakit mental dia macam jadi lain kan. Padahal benda tu sama je. Mengutuk, itu cerita dia. Mengutuk lepas tu menjadi membawang. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu bantu. Potong bawang tu. Betul. Jadi kita perlu memberitahu mereka, kalau terutamanya kalau kita ada ilmu tentang kesihatan mental dan penyakit mental. Look guys, penyakit mental adalah penyakit. Sebagaimana penyakit fizikal juga adalah penyakit. Jadi bos dah melalui rawatan, dah melalui melalui proses penyembuhan dengan baik dan efektif. Boleh tengok bos, dia boleh produktif, dia dapat lead dengan baik. Jadi kita memberikan, jangan buat tak tahu. Maknanya bila kita dah melihat mereka mula orang kata berkata-kata negatif, kita speak up, do something about it. Jadi sebab bila kita dah ada ilmu ni, ini yang kita perlu laksanakan. Kalau tidak, stigma dan diskriminasi ni akan terus-menerus berlaku. Dah berpanjangan sangat dah ni. Dah nak masuk 2023 dah. Penat dah dengar pasal stigma dah lama sangat dah ni. Kita dah menormalisasikan perbincangan ni pun dah lama. Mungkin informasi ni kurang sampai ke mungkin kawasan-kawasan pedalaman. Tapi saya pasti Suka TV masuk ke situ kan. Jadi sebab tu semua masyarakat, informasi dan maklumat ni dah boleh sampai kepada mereka. Jadi kenapa masih wujud stigma dan persepsi negatif ini? Kita perlu ubah. Dan bagaimana kita nak merubah? Menimba ilmu. Buat sesuatu. Speak up. Jadi ini penting sebenarnya, dan yang paling penting, jangan cepat dan mudah menghukum.
Ini sifat betul, kita kan. Kita betul. cepat nak menghukum. Terutamanya kalau kita sendiri tak ada ilmu. Kenapa kita menghukum sebenarnya? Betul. Kita dah melalui dah cabaran. Dulu dah duduk dalam isolasi, 3 bulan lockdown. Teruk Betul. kan masa tu. Kita dah ada Depression. cabaran-cabaran, isu kesihatan mental tu kita dah rasa sebenarnya. Betul. Jadi jangan mudah dan cepat menghukum. Terus menyantuni, timba ilmu, tanya apa khabar, macam mana aku boleh membantu. Ini semua sifat-sifat yang kita perlu. Nilai-nilai ciri-ciri kemanusiaan, keinsanan, empathy, compassion, kasih sayang. Ni semua nak kena belajar balik dah. Betul. Kena tengok balik Betul. kasih sayang tu apa, Kalau ada simpati ilmu, tu apa. kalau ada ilmu kena gunakan ilmu tu. Betul. Sebab kita panggil knowledge is transformative. Kita nak melalui satu transformasi dan kita semua perlu melalui satu transformasi. Malaysia sedang melalui proses transformasi sekarang ni. Kita sebagai seorang individu manusia juga perlu menjalani proses transformasi tersebut. Bagaimana pula kalau kita melihat ada yang tidak sedar mengenai perkara ini, tidak inklusif tentang penyakit mental ini, apakah kesan penyisihan ataupun stigma yang akan kita diskriminasikan terhadap pejuang penyakit mental ini? Bagaimana terhadap mereka? Banyak sebenarnya. Pertama sekali, bila kita rasa malu, bila kita rasa takut, apa yang akan berlaku? Kita nak macam mana nak melalui proses penyembuhan ni? Kita akan bersendirian, kita akan menderita sengsara sendiri. Betul. Kita tak mendapatkan rawatan dan bantuan yang kita sangat dan amat perlukan. Jadi macam mana proses penyembuhan itu nak berlaku? Nak bekerja tak boleh, relationship kita pun terganggu dan terjejas. Betul. Isu kesihatan mental menjadi lebih parah, kemudian menjadi penyakit mental. Penyakit mental tak boleh nak sembuh, orang pun tak faham. Menguatkan lagi stigma, menguatkan lagi diskriminasi wanita. Kan betul, orang ada penyakit mental kan tak boleh sembuh ni, nak kerja pun dia tak boleh. Macam mana dia sendiri malu, dia sendiri takut, dia sendiri tak melalui rawatan, tak melalui proses penyembuhan tersebut. Sudah tentu kita tidak menjadi masyarakat inklusif kalau ini terus-menerus berlaku. Betul. Jadi sebab tu ini adalah kesannya sebenarnya. Dan bukan saja nak menyantuni mereka yang ada isu kesihatan mental ni, banyak tu sebenarnya. Betul. Golongan-golongan OKU yang lain. Macam mana pula dengan kanak-kanak? Bagaimana pula dengan remaja? Betul. Sebab Banyak. isu kesihatan mental ni bermula daripada kecil. Okey, kita nak mencegah daripada benda tu develop menjadi penyakit mental. Betul. Jadi ibu bapa perlu menjadi ibu bapa yang inklusif daripada segi menyediakan zon yang selamat. Terbuka, safe zone dan terbuka bila memperbincangannya dengan anak-anak. Anak-anak tak nak pergi sekolah, sering sakit. Takkan kita buat tak tahu. Betul. Kita perlu peka dan prihatin tanya. Betul. Kenapa Derina hari ini, kenapa tak nak pergi sekolah? Eliza, kenapa tiap-tiap hari pening kepala, sakit perut? Apa yang berlaku? Anak balik murung, tak nak buat kerja sekolah. Mungkin ada buli berlaku di sekolah. Betul. Mungkin kita ada, tak tahu. kita tak tahu sebenarnya. Jadi sebab tu kita perlu menjadi inklusif. Betul. Jadi ini sebenarnya, dan apabila anak-anak meluahkan, kita jangan sentap, jangan mudah marah pula. Kita mendengar dulu. Kemudian dah dengar apa yang anak-anak ataupun para remaja contohnya dah meluahkan kepada kita, dan itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka, sebab mereka tahu bahawa kalau dah bagi tahu nanti ibu ayah marah saya, Marah dah pula. tahu dah ni, menghukum saya, kemudian mungkin grounded, tak boleh keluar rumah, tak boleh bertemu kawan-kawan, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, dan mereka tahu perkara ni. Jadi bagi mereka untuk meluahkan itu sahaja dah memerlukan satu keberanian. Jadi kita pula instead of encouraging them and complimenting them, kita orang kata judge, menghukum pula. Betul. Jadi inilah kenapa perlunya menjadi menyantuni dengan baik dan menjadi masyarakat yang inklusif. Dan yang saya tambah sikit, lebih silakan. kejam, kalau lebih kejam boleh saya cakap tentang kepada individu pejuang penyakit mental ini, dalam proses nak menyembuhkan penyakit mental ini, ada yang memberitahu bahawa alah mesti penyakit mental datang balik. Itu yang lagi kejam. Betul. Dia akan stigma itu wujud pula. Betul. Alah, datang balik tu. Nanti Datang gila esok tu. lusa Dia sakit balik dah sakit tu. balik Dia dah macam tu. tu kan. Kalau Jadi, macam stigma itu bagaimana pula wanita? Betul, sebab kita ada stigma bahawa individu yang ada penyakit mental ni sentiasa sakit, tak akan sembuh. Betul. Padahal orang yang ada penyakit mental ni boleh hidup dengan simptom-simptom, boleh hidup dengan penyakit tersebut. Dulu saya rasa episod pertama ataupun kedua saya dah kongsikan. Betul. Kesihatan mental ni dia bukan a binary state, dia bukan saya ada penyakit mental, saya tak ada penyakit mental. Betul. Dia satu kontinuum yang kompleks. Saya ada penyakit mental tetapi kesihatan mental saya juga baik. Betul. Derina tak ada penyakit mental tapi mungkin kesihatan mental Derina tidak Tak baik. baik. Betul. Dia begitu. Jadi Okey. macam mana kita nak bergerak dalam kontinuum ini bergantung kepada apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Betul. Apa yang kita laksanakan untuk menjaga kesihatan mental kita. Jadi kita jangan anggap dan fikir ataupun mempunyai persepsi, oh Puan Anita ada penyakit mental maka dia sentiasa sakit.
Dia tidak begitu, kalau saya sentiasa sakit, saya tak boleh buat kerja ni. Betul. Of course kita ada waktu-waktu kita. Kalau sesuatu berlaku, sesuatu tragedi berlaku, orang yang normal pun akan terjejas kesihatan mental. Betul. Bukan saja orang yang ada penyakit mental. Jadi ini kita perlu fahami. Seperti mana orang ada penyakit fizikal juga boleh kembali hidup sihat. sihat, ada kualiti kehidupan dan sebagainya. Sama juga dengan orang yang ada penyakit mental. Jadi kita jangan stigmakan, fahami benda ni. Sebab tu ilmu penting. Ilmu itu penting. Saya sebenarnya tertarik dengan first tadi yang Puan Anita cakap pasal safe place. Yes. Kebanyakan masyarakat lah, kita pergi bermasyarakat. Kebanyakan masyarakat ni memandang enteng tentang keperluan safe place. Betul. Makanya mereka tak tahu safe place ni sebenarnya untuk apa dan dia nak membuka yang macam mana, dan mungkin Puan Anita boleh share sikit definisi safe place. Boleh. Okey, dia macam ni. Bila kita bercakap tentang suatu zon yang selamat, ia adalah satu zon di mana bila kita langkah je kita rasa tenang, tidak rasa dihukum, kita rasa berani untuk meluahkan apa sahaja, dan daripada situ kita terus berasa tenang dan yang paling penting rasa dibantu dan dikuatkan oleh rakan-rakan yang lain. Jadi ini penting, sebab tu zon-zon selamat ni penting. Sebab contoh, saya bagi contoh mudah je, bila kita pergi hospital, kita pergi klinik, kita terus rasa lagi sakit sebenarnya, betul? Bau hospital tu dah semacam. Lepas tu bila nak pergi jumpa Bau doktor, orang sakit. Dan trauma. Trauma. Lepas tu bila jumpa doktor pun tak berani. Kita tertahan-tahan tau sebenarnya bila kita nak berkongsi. Kita takut nanti bila kita cerita macam ni, doktor bagi diagnosa macam ni pula. Betul. Nanti Kena tahan tambah kat ubat ward pula. pula. Nanti kena tahan ward pula. Nanti kena masuk hospital lah. Nanti kena buat ni. Pelbagai benda yang kita fikirkan. Tetapi bila kita tahu contohnya seperti Miasa, sebab kita terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri, the moment kita sampai je ke Miasa, kita tahu ni zon selamat dah. Saya boleh berkongsi apa sahaja dan saya akan dibantu, saya tidak akan dihukum, malah saya akan disantuni, diberikan kasih sayang, diberikan penghargaan, diberikan kata-kata semangat untuk saya terus berjuang dengan penyakit saya, dan saya okey sebenarnya. Betul. Saya setuju Puan Anita, sebab mungkin saya nak sharekan sedikit lah pengalaman saya. Mungkin ada couple 2 months saya mengalami masalah gangguan mental sedikit lah. Tapi macam Puan Anita cakap, safe place is the best way untuk cure sebenarnya. Sebab di mana tempat kita untuk meluahkan segala rasa, apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan tanpa dijudge. Dan itu sangat membantu. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun perlu ada safe place. Safe place itu di bawah dululah sebelum kita nak, orang kata, lebih memudaratkan diri kita sendiri. Baiklah, banyak lagi kita nak berbincang mengenai topik hari ini. Pelbagai topik ni memang menarik. Baiklah, kita akan kongsikan mengenai topik ini sekejap saja lagi, dan kita akan berehat sebentar dan kembali dalam program Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita dah rancak berborak dengan tetamu kita Puan Anita Abu Bakar tentang topik menuju ke arah lebih inklusif dalam kesihatan mental. Kita Dan nak saya sambung pasti lagi. Rina ada satu soalan Betul, yang dia nak tertanya-tanya dari tadi. Nak sambung lagi mengenai Rina. apa yang Ilza katakan tadi, safe place kan. Yes. Bagaimana seseorang tu, itulah pun berlaku beberapa tahun yang lepas, tetapi KP dahulu ramai yang telah pun mengakhiri kehidupan mereka dengan membuat tindakan membunuh diri dan sebagainya. Apakah sebenarnya yang menyebabkan mereka bertindak sedemikian ketika itu? Adakah sebenarnya tak ada safe place pada ketika itu? Dan apa yang menyebabkan mereka bertindak secepat untuk membuat keputusan tu, Puan Anita? Boleh. Ini soalan penting ya sebenarnya. Saya pun nampak bila kita dah hujung tahun ni, kita dah kurang membicarakan tentang isu-isu orang kata mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri, dan sebenarnya di Miasa pun sering ya kita mendapat kes-kes di mana ahli keluarga kehilangan orang tersayang akibat bunuh diri sehingga hari ini. Dan ini adalah satu tragedi, saya panggil. Kita kata one life lost is one too many. Kita kalau boleh kita, sebab suicide dia, kita panggil suicide, adalah 100% boleh dicegah, tetapi semua orang memainkan peranan. Jadi bila kita bercakap tentang keinginan untuk mati, jadi saya rumuskan je. Ia adalah satu, orang kata, sesuatu yang sangat kompleks. Dia bukan mudah macam contoh bangun pagi tiba-tiba aku nak mati. Dia bukan begitu sebenarnya. Ia memerlukan pelbagai faktor. Dia memerlukan satu build up of time. Jadi macam Darina katakan tadi, tiba-tiba nak bunuh diri. Dia tidak tiba-tiba sebenarnya. Banyak perkara
berlaku dalam kehidupan seseorang individu itu, kemudian gejala-gejala contohnya ada isu-isu kesihatan mental, mungkin ada penyalahgunaan dadah, banyak sebenarnya faktor-faktor dia. Dan kemudian di akhirnya apabila mereka rasa trap, tidak ada jalan keluar bagi mereka, tidak ada orang yang sayang, aku dah minta bantuan ni tapi tak ada orang pun menghulurkan bantuan kepada aku. Jadi sebab tu di saat-saat akhir ni penting untuk kita tahu apa sebenarnya tanda-tanda orang yang nak mengakhiri kehidupan. Tanda-tanda tu ada ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukannya macam tiba-tiba besok aku nak mati, okey. Dia dah melalui proses-proses. Dia ada tanda-tanda dan stepsnya. Jadi saya bagi contoh-contoh yang besar. Dia banyak bercakap tentang mengakhiri kehidupan. Dia banyak berkata tentang tak guna dah aku hidup, tak ada pun orang sayang, orang tak peduli pun. Mula memberikan harta-harta yang dia sayang. Macam contoh saya sayang iPad saya bagi dekat Eliza contohnya. Ini lain macam ni. Selalu Puan Anita sayang betul iPad ni, kenapa bagi kepada aku contohnya. Jadi apabila mereka dah mula nak mengatur, contohnya bil elektrik dah putuskan, dah bayar semua, dah settlekan, rumah dah bagi orang lain sewa. Jadi kalau kita menghubungi ataupun berbincang dengan keluarga-keluarga yang dah kehilangan orang yang tersayang, kita akan nampak pattern ni. Kemudian kadang-kadang ada surat, ada suicide note kita panggil, yang mereka tinggalkan juga. Jadi banyak sebenarnya tanda-tanda sebelum mereka nak mengakhiri kehidupan tersebut. Jadi kalau kita mendengar daripada pejuang-pejuang yang orang kata yang tak mati, dah cuba membuat percubaan tetapi hidup, ada banyak sebenarnya, beberapa, dan mereka mengadvokasikan kehidupan, pilih untuk hidup ni, kita boleh tahu sebenarnya tak ada di antara mereka yang nak mati sebenarnya. Mereka mahu mengakhiri kesakitan yang mereka lalui. Tetapi di saat akhir tidak ada orang yang membantu. Mereka kata tak ada orang yang datang bertanya, Delina apa khabar, Eliza bagaimana hari ini. Bayangkan kalau ada orang, ada insan nampak kesengsaraan kita dan bertanya, di situlah kita boleh meluahkan. Jadi dia bukan jawapan yang mudah sebenarnya, dia kompleks. Thought process itu trap, saya selalu panggil. It's a trapped thought process yang kita tak nampak dah jalan keluar, kita tak nampak dah ada harapan, kita tak nampak lagi dah buat apa aku nak hidup. Dan kemudian gejala-gejala penyakit kita membuatkan benda tu lagi teruk sebenarnya. Jadi sebab tu kita kena peka, kita kena bantu. Okey, Puan Anita, betul lah Puan Anita, perkataan persoalan serendah apa khabar tu boleh menyebabkan seseorang itu rasa lagi relax sebenarnya. Kalau orang tu tak elok, kalau orang tu dalam keadaan yang tak sihat, dia akan menangis. Dia secara automatik dia akan I tak okey sebenarnya everything. Tapi Puan Anita, saya berbalik pada soalan Derina tadi kan, suicide thoughts and everything. Macam Puan Anita kata dia ada pattern. Tapi mungkin ada orang di luar sana dia sendiri tidak sedar yang itu adalah pattern, dan kita ni sebagai orang yang di sekeliling, macam mana kita nak bagi tahu dia yang I think you are something, I know you are going through something, but I think it's serious. Macam mana sebenarnya? Sebab mungkin individu yang membunuh, yang melakukan suicide ni tak sedar sebenarnya. Tahu-tahu je happy, tahu-tahu je dia dah tak boleh kawal. Jadi macam mana? Sebenarnya kita ada perubahan. Ini yang saya nak cuba jelaskan. Ada perubahan terhadap individu tersebut. Sebab tu orang sekeliling, orang yang tersayang, rakan-rakan. Katalah saya tanya Eliza, Eliza contohlah adik-beradik, katalah abang kan. Tak tahu Eliza ada abang ke dah, contoh. Ada adik? Tak ada, saya anak seorang. Saya anak bukan seorang saya. Sahabat baik contoh. Sahabat baik A contohnya. Eliza kenal tak sahabat Eliza A? Kenal kan? Kenal. Derina kenal kan? Kenal. Jadi bila kenal bermaksud bila Derina berubah daripada segi tingkah laku, pemikiran, cara dia bercakap. Eliza tahu ke tak? Tahu kan? Sedar ataupun tidak? Sedar. Jadi apabila ada perubahan, kenapa Eliza buat tak tahu? Mestilah Eliza sebagai sahabat, sebab tu nama dia sahabat Sebab tu sebagai sahabat perlu memberitahu Derina, look, I think ada benda yang tak kena ni. Engkau perlukan bantuan, sebab saya dulu apabila saya teruk dengan adanya isu kesihatan mental, kawan baik saya reach out kepada saya, tapi saya yang tak boleh terima sebenarnya pada waktu tu. Macam dia kata, I think you need help. Ada benda yang tak betul, engkau perlukan bantuan sekarang ni. Tapi saya pula yang macam defensif, macam tak ada, aku okey je. Tapi apabila saya reflect balik, muhasabah diri, malam-malam fikir balik, betul sebenarnya. Jadi sebab tu pentingnya sahabat ni. Sahabat ni kalau buruk pun dia bagi tahu, kalau bagus dia menyokong, tapi kalau buruk dia kena bagi tahu. Sebab itulah peranan sahabat sebenarnya. Bukan mudah jadi sahabat Betul. Rakan ni lain, tapi sahabat ni perlu memainkan peranan tersebut. Orang
sekeliling orang yang kita sayang, ahli keluarga perlu memainkan peranan tersebut. Dan sebagai seorang individu seperti saya yang berjuang dengan penyakit mental, saya tahu sebenarnya kalau saya sakit balik ataupun saya ada perkara berlaku kepada saya tahu dan saya percaya dan saya pasti dan yakin bahawa rakan-rakan sahabat saya, ahli keluarga saya, terutama suami, ibu dan anak-anak saya akan memberitahu saya, you're not well right now, you need to do something, you need help. Anda perlukan bantuan, anda perlukan sokongan. Okey dah, berhenti kerja, pergi bersukan ke, pergi jumpa kawan-kawan ke, pergi keluar minum ke. Jadi inilah peranannya. Jadi dia bukan ujian terhadap individu yang berjuang dengan penyakit mental saja. Ia adalah ujian bagi orang sekeliling juga. Saya ada satu soalan lah mengenai tadi orang kata ada circle sokongan support kawan ataupun kawan ataupun keluarga. Betul. Tapi bagaimana mereka ni yang tiada support system circle yang baik, yang bagus? Apakah punca ataupun sebab yang membuatkan mereka tidak sanggup meminggirkan atau melupakan mereka ini yang mempunyai masalah penyakit mental sehingga kan ada antara mereka yang menjadi homeless. Okey, aku bukan tak nak hidup, mungkin tak nak keluar dari circle seorang manusia dalam kehidupan biasa tu. Bagaimana tu? Okey, Delina, sebenarnya soalan yang baik dan kenapa saya katakan soalan yang baik sebab kami memang bekerja rapat dengan rakan-rakan di gelandangan, rakan-rakan seperjuangan kami di gelandangan di mana ramai daripada mereka ada isu-isu kesihatan mental dan sebagainya, dan bagaimana mereka berakhir di gelandangan. Ini kita perlu fahami ya. Macam mana seseorang individu itu berakhir di gelandangan. Sehingga hari ini dah tahun 2022 nak masuk 2023 banyak lagi mereka individu di gelandangan. Jadi ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Apabila ahli keluarga meninggal dunia, individu-individu ini tidak ada lagi tempat bagi mereka. Mungkin waktu mereka hidup susah. Susah di mana tak dapat rawatan yang konsisten. Ubat-ubatan tak ada, rawatan tak ada, sistem sokongan juga kurang. Jadi apabila ahli keluarga dah meninggal dunia, ke mana mereka nak pergi? Jadi akhirnya mereka jatuh dalam jurang sistem kita ni, sistem kesihatan mental ni, itu yang mereka berakhir di gelandangan. Kemudian bila berakhir di gelandangan pula, tak ada pekerjaan, tak boleh nak bekerja sebab yelah, dia dah ada penyakit mental mereka berulang. Dia nak keluar daripada kehidupan seorang daripada tu macam mana sebenarnya. Jadi sebab itulah kita perlu menyantuni dan semua orang kata isu-isu sosial ni perlu kita tangani. Jadi dia banyak sebenarnya isu perumahan, memberikan peluang pekerjaan equal. Dia perlu orang kata peluang diberikan secara saksama dan sama rata sebenarnya. Isu transportation, social welfare banyak sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita fahami dan kita tekankan, barulah mereka ni tak jatuh dan berakhir di gelandangan. Jadi sebab tu masih ramai di gelandangan hari ini. Ramai yang datang ke Miasap, wanita tak ada duit, tak ada tempat untuk berlindung. Tempat-tempat perlindungan di Malaysia, di Serata Kuala Lumpur pun tidak mengambil individu yang ada penyakit mental. Kerana bagi mereka, mereka tak dapat nak membantu. Tak tahu macam mana nak bantu daripada segi skedul ubat, rawatan, sistem sokongan. Jadi walaupun ada tempat perlindungan, tetapi tempat-tempat perlindungan ini tidak mengambil orang yang ada penyakit mental. Pelbagai pihak perlu mainkan peranan yang penting untuk mewujudkan inisiatif-inisiatif membantu mereka. Kita tak ada satu model yang lestari di komuniti dan ini yang perlu dilaksanakan. Saya setuju. Sebab banyak je gelandangan yang kita jumpa di luar sana, mereka sebenarnya bekerja bagus. Tapi bila sampai satu tahap tiba-tiba mereka end up di situ dan ini adalah salah satu sebab sebenarnya penonton. Jadi kita semua perlu menyantuni dan memberikan hak yang sama rata kepada mereka sebenarnya. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Anita dan berkongsi pelbagai ilmu dan sedikit sebanyak dapat juga memberikan inspirasi kepada di luar sana untuk tentang penyakit mental ini. Betul. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Terima kasih Puan Anita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, insya-Allah harap membantu. So kita jumpa.